manusia. Dan amalannya tak berkurang di kejian manusia. Dia sama. Puji ke, tak puji ke, amalannya tetap dia lakukan semata-mata untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, bila kita mengharapkan pujian manusia, pujian itu tidak akan kekal. Sebab bila dia mati, dia akan pergi bersama pujian tersebut. Orang tak ingat ada pujian tersebut. Tapi bila kita dipuji oleh Allah, kita diingati ataupun kita ni berada pada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pujian yang sangat besar, pujian yang kita inginkan dunia dan juga akhirat. Baik, yang kedua, wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal. Yang kedua, lupa daripada memandang segala amalan ketika beramal. Cara nak ikhlas, tanda kita ni ikhlas tuan-tuan, bila kita beramal ni, kita lupa pada amalan tersebut. Maknanya apa? Maknanya kita lupa seolah-olah, sebab bila kita ingat, kita akan rasa cukup. Contoh sedekah. Ada orang dia nak sedekah hari ni, tak apalah, semalam sedekah dah. Okay. Nak semayang sunat lepas maghrib, tak di semayang dah sebelum maghrib, ada rasa cukup. Bila ada benda ni tuan-tuan, hakikatnya kita tertipu. Kalau kita merasa cukup dengan amalan yang kita buat tuan-tuan, hakikatnya kita rasa kita tertipu dengan diri kita sendiri. Sebab di akhirat ada orang, pertama dia menyesal. Ada orang yang menyesal di akhirat, dia ada dua. Pertama, orang yang melakukan dosa. Orang yang buat dosa memang confirm dia akan menyesal di akhirat. Ada sebagaimana disebut dalam disebut dalam surah Sajdah ayat ke-12, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihah inna muqinun. Allah kata, kamu tak tengok lah akibat orang-orang yang berdosa, al-mujrimun, orang yang buat dosa, balik kepada Allah dalam keadaan tak taubat. Nakisu ru'usihim, mereka akan menundukkan kepala, makna menyesal. Depan Allah tunduk kepala. Sebab apa? Atas dunia dulu angkat kepala dengan Allah. Bila orang suruh berhukum dengan hukum Allah, dia tolak, dia pakai hukum manusia. Bila ada orang nak bawa hukum Allah, dia lawan. Dia kata orang ni gelujuh, dia kata orang ni gopoh. Ini tanda-tanda orang sombong. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kerosakan yang berlaku sebab kita duduk jauh daripada hukum Allah. Contoh hukum hudud. Hukum hudud ni tuan-tuan adalah hukum yang makna dia had, ketentuan daripada Allah. Makna Allah tentukan orang mencuri kena kerak tangan. Orang yang berzina kena rejam kalau dah kahwin. Orang yang belum kahwin kena sebab. Orang yang minum arak kena sebab. Orang yang qazaf, orang yang menuduh orang berzina kena sebab. Orang yang murtad kena bunuh sebelum lepas daripada diberikan nasihat. Tuan-tuan, ini semua ketentuan daripada Allah. Allah tentukan. Sebab apa? Sebab manusia tak boleh nak selesaikan masalah ni. Sebab apa Allah tentukan? Sebab apa Allah tentukan penyelesaian dia? Sebab manusia tak boleh nak selesai masalah ni kalau duk pakai otak sendiri. Duk pakai otak sendiri. Orang yang berzina, ditangkap keluar, kena bayar denda sekian. Sedangkan kalau berzina tuan-tuan, ada hukuman dah. Duk pakai hukuman kepala otak sendiri. Orang yang mencuri pula kena penjara, duk pakai kepala otak sendiri. Walaupun dia rasa otak dia sangat bijak lebih pada Allah, tapi masalah tak selesai. Sebab apa? Sebab benda ni dia tak boleh selesai dengan manusia. Manusia tak boleh nak selesai benda ni. Sehingga kan di barat, zina ni tuan-tuan, asalnya mereka juga keji. Tapi disebabkan tak boleh sangat nak kawal zina di barat, akhirnya mereka letak zina ini di bawah hak asasi manusia, kebebasan manusia. Itu hak dia nak berzina dan tak dia dah. Sebab apa? Dia tak boleh nak kawal dah. Dia tak boleh nak kawal. Maka Islam mengawal zina melalui hukuman yang Allah tetapkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi orang yang kedua tadi, baik, nakisur usin, dia tundukkan kepala dia. Atas dunia dulu Allah suruh dia tutup aurat, dak dia angkat muka dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak mau tutup aurat. Tutup aurat pun tak sempurna. Beli tudung harga 200 tapi takat ni ni banyak beli tudung 200 takat ni bagai. Nampak apa yang tak sepatutnya nampak. Lepas tu beli kasut panjang pula pagar. Aduh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tuan-tuan.
Bila kita ni tak ada malu tuan-tuan, Nabi sebut dah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila kalaulah kamu ni tak malu, Nabi kata, buatlah apa kamu nak buat. Betul, manusia bila hilang malu dia tuan-tuan, hilang sifat malu dia akan buat seperti mana binatang. Minta maaf tuan-tuan, kot ada sini pergi beli kasut Vinci tu dah. Tak ada lah kot, Vinci ke Vinci? Vinci. Macam tu sebut dah tahu. Baru tahu ni. Saya hidup 26 tahun tuan-tuan, baru tahu cara sebut dah, Vinci. Vinci Vinci tuan-tuan. Tu sebut pun bayar, berbelit lidah tuan-tuan. Sabitlah orang panjat pagar sampai nak beli kasut tuan-tuan. Tak? Naluri tuan-tuan, orang perempuan ni dia sopan. Orang perempuan ni dia terkenal dengan sifat dia yang sopan, lemah lembut. Dia ada kelembutan dia yang tersendiri. Tapi bila dah hilang rasa malu tuan-tuan, dia banyak pagar. Sebab apa? Hilang rasa malu. Betul tak Nabi kata? Betul tak Nabi sebut? Ada? Jadi orang macam ni tuan-tuan, ada aurat dia tak tutup, dia sombong dengan Allah, di akhirat dia menyesal, dia akan tundukkan kepala dia. Rabbana absarna, dia kata apa? Ya Allah, hari ni baru kami tengok, ya Allah. Bila dah tengok azab, dah tengok keadaan neraka hari ni, baru kami nampak larangan. Kenapa kamu larang kami tutup buka aurat dulu? Bila di akhirat, bila tengok syurga, baru tahu kenapa kamu suruh ibadah di atas dunia. Wasami'na, dan hari ni baru kami dengar, ya Allah, dulu atas dunia kami butakan mata kami. Lalu masjid tengok ada kuliah buat tak nampak. Ada dengar kuliah buat tak dengar kuliah di corong-corong surau saja buat kuat TV, sebab tak mau dengar kuliah. Sebab dia ingat ustaz kata kat dia, padahal ustaz kenal dia pun, kenal dia pun tidak. Ustaz kata kat saya lah tu. Kita pekakkan telinga kita. Kita butakan mata kita di akhirat. Di atas dunia. Akhirat nanti kita akan sebut Rabbana absarna, ya Allah, hari ni baru kami nampak, ya Allah. Hari ni baru kami dengar, ya Allah. Kemudian kita akan minta pada Allah, farji'na, ya Allah, pulangkan aku sekejap. Pulang untuk apa? Aku nak buat apa aku tak buat dulu. Aku nak minta ampun apa dosa aku dulu. Na'mal salihah, untuk aku beramal, untuk aku minta ampun akan dosa yang aku buat. Inna muqinun, kerana hari ini aku telah yakin. Tapi keyakinan ketika itu sudah terlambat. Jangan sampai terlambat tuan. Jangan sampai terlambat. Tu yang pertama, orang yang menyesal. Yang kedua, orang yang menyesal tuan-tuan, ialah orang yang atas dunia dia beribadah, tapi dia merasa cukup dengan ibadah. Sebab tu Nabi sebut antara golongan yang menyesal di akhirat, bila dia balik pada Allah, dia menyesal kenapa tak buat banyak lagi. Dia sedekah, dia rasa banyak dah, lepas tu dia tak sedekah. Sampai di akhirat dia menyesal, kenapa aku tak sedekah lagi. Bila dia sembahyang sunat, dia rasa banyak dah, lepas tu dia tak sembahyang sunat. Sampai di akhirat dia menyesal, kenapa aku tak sembahyang sunat banyak. Nampak tak? Jadi kita tak mau jadi kedua-dua golongan ni. Jadi jangan merasa cukup dengan amal yang kita buat. Sebab bila rasa cukup, kita takkan buat lagi. Ada tak? Bila rasa cukup, kita takkan buat dah. Bila nak sedekah, rasa sedekah dah semalam, dia akan baru hari ni kita rasa tak sedekah. Jadi cara ikhlas tuan-tuan, antara, bahkan disebut oleh para ulama, antara kita ni ikhlas sungguh pada Allah beribadah, tanda kita ni ikhlas bila mana beribadah, ialah Allah melupakan kita akan amalan yang kita buat. Itu salah satu tanda yang disebut oleh para ulama. Bila kita ikhlas, Allah lupakan amalan yang kita dah buat. Sebab apa? Bila kita teringat-ingat, kita rasa cukup satu. Yang kedua, kita akan ungkit-mengungkit. Bila ungkit-mengungkit, amalan yang asal dia ada pahala, maka hilang pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dah azan? Azan? Belum? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Dia lupa memandang daripada memandang segala amalan ketika mana beramal. Tak payahlah duk tengok-tengok tuan-tuan. Amalan yang kita buat, kita tengok untuk kita perbaiki, tak apa. Jangan tengok untuk merasa cukup. Biarlah dia di sisi Allah. Allah lah sebaik-baik yang menilai. Baik, yang ketiga, wa nisyanu iqtida'i thawabil amali fil akhirah. Yang ketiga, lupa keperluan pahala amalan di akhirat. Ini besar sekali lah tuan-tuan. Ini ikhlas yang paling besar, iaitu orang yang beribadah semata-mata mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sebahagian ulama, ikhlas itu adalah
al-ighmadu an ru'yatil a'mal, tenggelam daripada memandang segala amalan. Makna dia tak tengok dah amalan yang dia buat. Sebab tu saya sebut tadi, antara tanda orang ikhlas bila mana beramal, Allah lupakan dia akan amalan yang dia telah buat. Dia tak teringat-ingat, dia tak mengungkit-ungkit. Kalau ada lagi teringat-ingat, mengungkit-ungkit, makna kita perbaiki amalan kita. Makna ada lagi yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali. Baik. Belakang, surah 4. Kata Fudal bin Iyad. Fudal bin Iyad ni tuan-tuan disebut sebagai Abid al-Haramain. Gelaran dia Abid al-Haramain sebab dia ni beribadah di dua tanah Arab. Dia beribadah di Mekah. Puas ibadah di Mekah, dia beribadah pula di Madinah. Habis ibadah di Madinah, dia pergi pula Mekah. Dia disebut sebagai Abid al-Haramain, orang yang beribadah di dua tanah Arab. Sehingga kan ada satu kisah. Satu hari pada zaman musim haji, ada zaman musim haji, baik. Ketika waktu wukuf di Arafah, bila mana sampai waktu wukuf di Arafah, Imam Fudal bin Iyad ni tuan-tuan, dia sampai di Arafah, dia bentang sejadah. Lalu dia semayang. Dia semayang, habis semayang lagi, habis semayang lagi, habis semayang lagi. Hingga kan dia tertidur. Orang dulu tuan-tuan, orang saleh semayang sampai lena. Kita lena tak semayang-semayang. Tapi kita lena juga, kuliah sampai terlena tuan-tuan. Itu ya juga lah tu. Ni bukan kuliah sampai terlena. Dia kuliah sebab nak lena tuan-tuan. Ada juga, ada lain. Kuliah sampai terlena, dari pagi sampai malam dia kuliah. Malam tak tahan sangat, lalah terlena. Biasa. Tapi tuan-tuan, ada orang dia kuliah sebab nak lena. Kat rumah dia tak boleh lena. Oh, rumah marah dia. Kat rumah tak boleh nak tidur. Dia kata main kuliah lah, 5 minit yang kuliah, confirm tidur sampai isyak tuan. Betul tak? Tapi sini tak lah, sebab ramai, sebab sikit orang ustaz tengok. Kalau nak tidur malu tuan. Kalau tempat yang ramai orang, dia tidur syok. Baik. Adik, lalu dia tidur, dia lena. Kemudian dia bermimpi. Dia bermimpi. Dalam mimpi tersebut dia dengar satu suara daripada langit, kata apa? Allah Subhanahu wa taala ada, innallaha yaghfiru dzunuba illa Harun al-Khurasani. Ini cerita, tak ada kaitan dengan ni, tapi saya saja cerita sebagai penambahan. Suara ni kata, sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa orang yang berwukuf di Arafah pada hari itu, kecuali Harun al-Khurasani, kecuali seorang. Lalu Fudal bin Iyad terjaga daripada tidur. Dia tertanya-tanya, siapa Harun ni? Bukan Harun Salim Bacik kan? Harun al-Khurasani. Dia tertanya-tanya, siapa dia ni? Lalu dia pergi cari, siapa yang Allah sampai tak ampun dosa dia ni? Apa dosa dia buat besar sangat ni sampai Allah tak ampun? Orang lain semua Allah ampun, dia seorang tidak. Lalu dia pergi cari, akhirnya tiba daripada satu kemah. Dia tengok ada orang kat depan. Dia pun tanya pada orang depan, kenal tak Harun al-Khurasani? Orang kata kenal, ada kat dalam. Dia ni jenis semayang tak henti-henti, hampir jumpa lah dia kat dalam. Lalu Imam Fudal bin Iyad pun masuk. Bila dia masuk tuan-tuan, dia tengok ada orang tengah semayang. Ni ikut barangkali Harun al-Khurasani. Dia pun tunggu. Bila dia tunggu tuan-tuan, habis kawan ni bagi salam pertama, salam kedua, nak bangkit salam ketiga pula dah. Nak bangkit semayang rakaat yang seterusnya, dia pun sapa, dia kata, wahai tuan, tunggu sekejap. Lalu dia pun tanya, kamukah yang disebut sebagai Harun al-Khurasani? Lalu kata Harun ni, ya aku. Kenapa? Ada apa kamu nak jumpa aku? Sebab bila tanya nama, makna benda tu penting, orang tu je tahu. Macam surat kita lah tuan-tuan, daripada Seri Paduka Baginda, urusan Seri Paduka Baginda. Makna surat ni kita seorang je boleh buka, sebab nama kita. Nama orang lain kita tak boleh buka, sebab nama kita seorang boleh buka. Jadi cerita ni untuk dia. Lalu Fudal bin Iyad pun dia cerita. Dia kata macam ni, tadi aku solat sampai aku terlena, kemudian aku mimpi, aku dengar satu suara, kata Allah ampunkan dosa semua orang kecuali Harun al-Khurasani. Kamu lah tu, hang lah tu. Tapi Fudal bin Iyad ni bukan orang Kedah lah tu. Dia orang Arab, cuma ni terjemah lagi, cakap Arab tak faham pula. Dia kata Harun al-Khurasani, tak ada orang lain dah, Allah tak ampun dosa. Lalu Harun bila dia dengar tuan-tuan, dia tunduk pada dia. Lalu bila dia tunduk pada dia, kata apa? Kamu orang yang ketujuh
yang cerita mimpi yang sama pada kamu. Orang yang ketujuh yang cerita mimpi yang sama. Mana tiap-tiap tahun selama 7 tahun dia datang wukuf di Arafah, dia pergi buat haji, Allah tak ampun dosa dia. 7 tahun. Lalu dia menangis teresak-esak. Dia menangis, habis dia menangis. Lalu Fudail bin Iyad tanya, wahai Tuhan, apa yang Tuhan buat? Ceritakan pada saya apa yang Tuhan buat. Lalu kata Fudail bin Iyad, dia kata, aku ni bukan orang jahat, aku ni orang baik. Semayang jemaah jaga, sedekah, baca Quran, zikir pada Allah. Aku orang yang baik, bukan orang yang jahat. Cuma satu je perangai aku yang tak berapa nak elok. Aku suka lepak waktu malam, balik lambat balik rumah. Suka lepak dengan kawan-kawan yang tak berapa nak elok. Jadi satu hari, kawan-kawan yang tak elok ni, mereka kenalkan aku. Mereka bagi aku minum, aku sangkakan air biasa, rupanya arak. Lalu bila aku minum sikit, tapi orang tak biasa minum, tuan-tuan, mabuk dia teruk pada orang tak biasa minum. Jadi aku mabuk. Lalu aku balik rumah dalam keadaan tak sedar diri. Lalu bila balik rumah dalam keadaan tak sedar diri, bila balik tuan-tuan, mak dia tunggu. Mak tunggu tuan-tuan. Bila anak ni balik rumah dah tuan-tuan, dengan balik lambat, mak dia pun bebek. Mak dia marah. Ni kenapa balik lambat? Macam-macam kan marah. Jadi bila dah marah tu, kawan ni pula di bawah pengaruh alkohol tuan-tuan, dia tak tahan. Dia jadi marah. Ada dengan hasutan dan sebagainya, dia jadi marah. Akhirnya sebelum tu dia tak pernah tengking mak dia. Hari tu dia marah mak. Dia marah mak dia. Mak ni diam sikit macam-macam, dia marah mak dia balik. Sebelum tu dia tak pernah marah. Sebelum tu dia tak pernah lawan mak dia. Dia orang yang baik. Akhir tu dia lawan mak dia. Kemudian mak dia bebel lagi. Biasa orang perempuan tuan-tuan, sekali cakap lagi dia lagi banyak dia cakap lah. Kan? Bebel. Akhirnya Harun ni dia tak boleh tahan tuan-tuan, dia lempang mak dia. Bila lempang mak dia tuan-tuan, ingat mak dia berhenti. Tak, bangun bebel lagi tuan. Mak dia bangun marah lagi. Marah. Akhirnya Harun ni betul-betul hilang pertimbangan. Dia ambil mak dia ni tuan-tuan, dia campak lah pembakar roti. Dia campak, dia bunuh mak dia. Harun ni dia bunuh mak dia. Dalam cerita Harun ni dia bunuh mak dia. Kemudian dia bila dia bunuh mak dia nak masuk bilik, orang rumah dia kunci pintu. Lagi orang kata lagi aku pula bunuh. Kan? Jadi dia kunci pintu, dia tidur kat luar. Besok bila mabuk tu hilang, dia tersedar. Dia terbangun, dia tanya isteri dia kenapa dia tidur kat luar. Isteri dia jawab, abang balik mabuk semalam, dah abang bunuh mak abang. Lalu dia pergi tengok, sungguh dia bunuh mak dia. Lalu dia kata apa? Bermula daripada itu, aku solat kepada Allah tak henti-henti, minta ampun, minta maaf pada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 7 tahun. 7 tahun dia semayang, minta ampun, semayang, lepas semayang, lepas semayang. 7 tahun dia semayang, minta ampun pada Allah. Allah tak ampun lagi dosa dia. Kita yang semayang on off ni tuan-tuan, agak-agak Allah ampun tak dosa kita. Kita taat pada suami, kadang-kadang taat, kadang-kadang lawan ni, agak-agak Allah ampun tak dosa kita. Kita dengan isteri kita, kadang-kadang kita jaga elok, kadang-kadang kita buat tak tahu ni, agak-agak Allah ampun tak dosa kita. Kita dengan Quran, agak-agak ni, dengan Quran yang on off ni tuan-tuan, hari ni baca satu muka surat Nuh, bulan depan lagi satu muka surat, agak-agak Allah ampun tak dosa kita. Orang hak semayang tak berhenti 7 tahun, Allah tak ampun dosa dia. Lalu kata Fudail bin Iyad, bila dengar cerita tu tuan-tuan, dia kata tak apalah tuan, kamu semayang, saya nak balik tempat saya. Lalu Fudail bin Iyad dia balik tempat dia lagi sekali. Dia petang sejadah, dia semayang, sampailah dia terlena lagi sekali tuan-tuan. Lalu dalam terlena ni tadi, dia bermimpi suara yang sama daripada langit, kata innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semua orang, termasuklah dosa Harun al-Khurasani. Dia nak cerita tuan-tuan, maknanya apa tuan-tuan? Anak kita ni pertama jangan pernah putus asa daripada minta ampun pada Allah. Yang kedua, jangan pernah rasa selamat daripada azab api neraka, kena selalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajli nas riya'un, meninggalkan sesuatu amalan, kita tinggalkan suatu dosa, tinggalkan suatu maksiat, min ajli nas, kerana manusia. Buat itu sebab manusia. Kerana kita malu dengan manusia. Kerana kita buat itu sebab nak orang nampak kita ni meninggalkan maksiat. Jadi orang tak buat dosa. Maka disebut sebagai riya. Itu dipanggil riya. Makna tuan-tuan, ikhlas ni memang tak ada langsung pandangan manusia, hanya mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalu min ajli nas, dan beramal, buat satu amalan soleh kerana manusia, kerana nak orang nampak dia baik.
maka disebut sebagai syirkun, syirik. Kenapa? Menduakan Allah dalam ibadah yang kita buat. Lepas tu riya disebut sebagai syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Sebab apa? Kita beribadah bukan kerana Allah, tapi kita nak orang tengok kita baik. Ada wal ikhlasu, kata Imam Fudail bin Iyad, dan ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma, dan ikhlas pula akan ialah Allah menyelamatkan engkau daripada keduanya. Makna dengan ikhlas inilah Allah akan menyelamatkan kita daripada dua penyakit ini. Sama ada meninggalkan satu dosa kerana manusia pun tak boleh. Meninggalkan dosa kerana manusia, meninggalkan dosa kerana saranan manusia itu biasa. Tapi kita tinggalkan sebab semata-mata nak dia nampak kita meninggalkan dosa, bukan kerana Allah, maka itu tak boleh. Ada sebab kat isteri kita, bang, tak payahlah isap rokok. Kita tinggal sebab saranan isteri kita, tapi kita tinggal tu sebab kita tahu isap rokok tu dosa. Ada isap rokok tu dosa. Bukan kita tinggalkan rokok tu sebab apa? Sebab nanti isteri aku dia tak tulis nama aku dalam wasiat. Contoh. Nah, bukan sebab tu. Anda dia tinggalkan rokok tu sebab isteri dah bagi dorongan. Sebab apa dia tinggal? Sebab dia tahu rokok tu dosa. Itu tak apa. Tapi kalau dia tinggal sebab semata-mata nak orang nampak dia meninggalkan maksiat, tak buat dosa, semata-mata kerana tu, maka itu adalah benda yang dilarang. Jadi ikhlas ni tuan-tuan ialah sungguh-sungguh kita buat apa-apa, meninggalkan dosa, buat amal kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam hati kita, tidak ada yang kita mengharapkan melainkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis bab yang pertama. Insya-Allah mudah-mudahan kalau boleh kita sambung sikit bab yang kedua kita. Ada apa-apa tak bab yang pertama ni? Ada yang tak faham? Silakan, ada soalan kalau nak tanya. Bab yang pertama. Tuan-tuan, kita tak baca banyak. Saya kalau baca kitab ni tuan-tuan, saya tak suka baca banyak. Kalau saya paling jauh pun saya baca kitab ni baru bab yang ke 24 ataupun 25. Itu masjid mula-mula saya baca kitab ni. Berapa bulan, dekat setahun lebih baru sampai nombor 25 tuan-tuan. Itu pun jenuh aku seorang yang bawa kitab. Dah main 3 bulan